Bismillahirrahmanirrahim. Faqad aba atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tua-tua dan saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah utus nabi-nabi dia, rasul dia, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama bagi tahu sebanyak 124,000 nabi dan rasul berserta dengan Allah hatta kitab dia yang turun daripada langit semua 140. Maka Allah akhirkan kitab iaitu Al-Quranul Karim bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat ni. Semua Nabi yang Allah hantar mari usaha atas manusia, usaha di atas iman. Kerana dengan iman manusia baru dapat yakin kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan cara hidup nabi-nabi hak Allah hantar mari. Nah, dia dengan imannya. Banyak mana kekuatan iman, iman kita banyak mana, maka banyak itulah kita dapat amal taat kepada Allah dan Rasul. Dan di samping tu pula Allah bagi tahu kejayaan. Kerana manusia semua bila mari dalam dunia, masing-masing fikir nak pada berjaya. Setengah orang nampak berjaya dalam pangkat, dia usaha atas pangkat dia. Setengah orang nampak berjaya dalam harta, dia usaha atas harta dia. Setengah orang nampak berjaya dalam tanam kebun, dia usaha atas kebun dia. Setengah orang nampak berjaya dalam perniagaan, maka dia usaha atas perniagaan dia. Nah, tetapi tuan-tuan mulia, kejayaan yang sebenar Allah Subhanahu wa taala tidak bubuh, tidak letak di atas hak manusia fikir tadi. Sebab tu kena ada iman. Kalau kita tidak ada iman, tuan-tuan, kita tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ni dia Khalik, Malik, Razik, Hafiz. Dia jadi pencipta. Dia ciptakan langit, 7 lapis langit, bumi, 7 lapis bumi. Dia jadikan semua makhluk dia. Lepas dia jaga. Dia bukan jadi saja dak, dia jaga. Dia bagi rezeki kepada setiap makhluk dia. Kalaulah kita tidak usaha atas iman kita, maka kita tak percaya hak Allah bagi tahu kejayaan. Dalam Al-Quran dan hadis terutama dia tidak ada satu ayat ulama kata dalam Quran manusia berjaya dengan sebab harta, tak ada ayat. Manusia berjaya dengan pangkat, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Manusia berjaya dengan kebun, dengan harta, dengan perniagaan, tak ada walaupun satu ayat. Hadis Nabi pun tak ada. Bahkan ancaman pula ada. Dalam harta, dalam pangkat, dalam kebun, dalam kedudukan dunia, bukan sekadar janji dak. Allah Subhanahu wa taala ancam, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada apa pada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu kamu saja. Apa kalau kita tak percaya, tidak ada iman tu, kita tak percaya kepada Allah. Allah yang jadi dunia. Innamad dunya khuliqat lakum. Sesungguhnya dunia ni Allah jadi, Allah cipta untuk kamu, untuk kita manusia. Allah bukan larang kita, tetapi Allah bagi tahu tak ada kejayaan dalam benda tu. Dan Allah sebut manusia berjaya, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Mana taat ni ikut apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal.
Tu makna taat. Apa yang Rasul bawa, bagi tahu, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawa oleh Rasul, dia ikut, dia pegang, dia amal. Nama taat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa hak Rasul larang, nah dia kena tinggal. Tu baru nama taat. Padahal taat ni ada janji Allah. Nah, janji Allah bersama taat. Janji Allah bersama hukum dia. Bila kita ikut hukum dia, perintah dia, baru ada janji di belakang tu. Nah, kita lah ni kita nak janji Allah. Nak senang, nak kaya, nak mulia, nak selamat, nak berjaya, nak tinggi, nak gedebel, nak masyhur. Kita nak belaka. Nah, kita nak ambil janji hak Allah berjanji, kita nak, tapi kita tak taat. Bila kita nak dapat janji dia? Kerana Allah buh janji dia ni bersama dengan taat, dengan hukum dia. Siapa dia ikut hukum Allah, tu nama taat. Faqad faza fawzan azima. Allah sebut berjaya ni bukan berjaya kecil, sikit, sebentar. Nah, qada di dunia saja orang panggil sebentar. Tidak, berjaya besar, fawzan azima. Di dunia berjaya, akhirat berjaya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi syarat kena ikut hukum dia. Nah, hak dia suruh kena buat, hak dia larang kena tinggal. Tu Allah turun modal. Nah, nabi-nabi hak di atas mari bagi tahu pada manusia, ikutlah hukum Allah. Setiap nabi mari suruh taat. Nah, tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mungkir janji dia. Bila kita buat, kita taat, kita jaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Dia akan bagi apa hajat kita nak, kehendak kita. Nah, kerana kesenangan ni Allah tak bubuh dalam benda tu. Kalau Allah bubuh dalam benda, nah, dalam harta, dalam pangkat, dalam kebun, dalam kedudukan, dalam nasab, keturunan, dalam nego besar, dalam harta banyak, dalam keluarga, nah, besar. Kalau Allah buh dalam tu, bermakna orang Islam kita ni sama dengan orang kafir, ya tuan. Kedudukan kita ni sama dengan orang kafir. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Majusi, nah, orang kafir seluruh dunia, dia bergantung pada benda tu. Nak senang kena ada pangkat, nak senang kena ada harta, nak senang kena ada kebun luah, kena ada keturunan, kena ada kedudukan, kena ada ketinggian. Nah, dia bergantung hak tu. Bah kalau kita orang Islam pun bergantung hak tu juga, bermakna sama bergantung pada dahai mapuh, ya tuan-tuan. Dia bergantung pada dahai mapuh, nanti masa nak luruh, jatuh, patah dahai dia. Bah kita orang Islam pun bergantung situ juga. Bah yang kedua, ulama kata dia orang kafir, dia orang buta. Dia orang buta. Dia buta apa? Buta akhirat. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu, hai manusia, dijadikan kamu untuk akhirat. Kita orang beriman ni bukan Allah jadi sini. Allah jadi kita ni untuk akhirat. Kalaulah dunia kita nak senang, apa kita tak senang akhirat? Kalau dunia kita nak muda, nak comel, nak janguk, nak gagah, nak kuat, nak masyhur, nak tinggi, apa kita tak sihat akhirat? Sedangkan dunia ni dia akan tamat. Dia boleh pun boleh sebentar, lepas dia akan tamat dengan mati. Ya, dia bukan benda hak sungguh. Sebab tu Allah kata mata'ul ghurur, mata benda yang menipu manusia. Akhirat nu hak sungguh. Nah, kalau seni sungguh, muda sungguh, sihat sungguh, gagah sungguh, kuat sungguh, kaya sungguh, gedebel sungguh, masyhur sungguh, semua hak akhirat hak sungguh, tak ada hak tipu. Kalaulah hak sikit ni kita nak, sedangkan hak sikit ni nak pun tak leh, berhenti di mati. Nah, hak akhirat hak sungguh, tak ada habis dah. Kalau muda semua, kaya, sihat, gagah, kuat. Nah, hak akhirat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi hak dunia ni sebagai kecap. Bui manusia kecap. Nah, bagi orang beriman kecap hak dunia sikit-sikit Allah bagi. Sebab tu Nabi kata
orang duduk dalam J, orang beriman. Nah, duduk dalam J. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni J, go. Nah, rukak bagi orang mukmin. Duduk dalam J nak makan gapo? Sikit-sikit kecak. Nanti tubik tu. Nak buat rumah besar, nak bini comel, nak kereta, nak motor, nak harta, nak pangkat, beri tubik daripada guk dulu. Bukan lari dunia dah, ambil sikit. Tapi orang kafir tidak. Wa jannatul kafir. Jannah, syurga bagi orang kafir. Pasal dia tak ada dah akhirat. Dia ada hak ni soy. Masa dia pun habis untuk ni, untuk dunia. Hari-hari, bini, anak, keluarga, habis untuk dunia. Akhirat tak ada untuk dia. Nah, Sayyidina Hasan tafsir bila orang Yahudi, orang kafir tanya, mana tok mung kata, nah, dunia ni J bagi orang mukmin. J guna orang mukmin tengok kaya, harta ada, pangkat ada, rumah besar, kereta ada. Mana J? Orang kafir cuba tengok banyak ke sesok, mana syurga? Sayyidina Hasan jawab, betul perkataan tok aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Bila mung nak tahu? Bila nanti mung masuk dalam neraka. Nah, baru mung berasa kata dunia tu jannah, syurga untuk kamu. Orang mukmin seperti tu juga, bila dia masuk dalam syurga, baru dia berasa dunia tu J untuk dia. Nah, jadi tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala atas kita ni di atas maksud yang besar. Nah, maksud yang besar. Kerana kita bukan nak duduk sini dak. Kita mari sebentar lalu jalan. Kita mari dunia lalu jalan. Kita mari sini dengan ada tujuan dia, ada maksud. Orang hak mari dunia tak ada maksud, orang gila. Orang gila duk cari nasi, datung sapah makan. Kerana dia tak ada maksud. Tak ada gapo satu. Nak suka dia suka, nak teriak dia teriak. Nak telanjang dia telanjang, nak pakai kain dia pakai kain. Pasal apa? Dia gila. Bah kita pun kalau mari dalam dunia tak ada maksud, tak tahu tujuan. Allah hantar kita buat apa, maka kita sama dengan hak kutip nasi dalam tong sapah. Nah, sama gila. Cuma orang tak panggil kita mak gila. Nah, tapi kalau kita tengok kedudukan kita, sama gila dengan dia. Pasal sama tak tahu maksud. Dia tak tahu maksud, kita pun tak tahu maksud juga. Nah, cari makan sehingga tinggal semaya, cari ibadat, dah tak sempurna dalam ibadat, dalam maksud tujuan hak Allah nak kita tidak dapat tunai, maka kita baru sama dengan orang gila. Nah, sebab tu tuan-tuan yang mulia, iman ni penting. Kerana nak beri nampak benda ni, dia tak boleh suluh dengan benda lain. Dengan duit kita tak nampak, dengan kebun kita tak nampak, dengan orang syarah agama kita tak nampak, dengan orang pidato ceramah, dengan orang mengajar, dengan orang bayar. Belilah tuan-tuan nak beli tali kaset, belana lah ni. Dalam Facebook ada tali kaset, ada video, ada internet, ada, beli mari dengar. Tak ada kesal tuan-tuan kalau kita tak usaha atas iman kita. Nah, dengar supaya kita dengar saja-saja. Masuk telinga kanan tu, bik telinga kiri. Malam ni kita dengar, esok kita deraka. Kita tak boleh buat. Mereka iman yang ada pada kita. Nah, inilah maksud Allah hantar nabi-nabi dia. Nah, usaha di atas iman, satu usaha yang paling besar. Allah tidak tukar. Cara usaha iman ni Allah tidak tukar nabi. Nabi ni mari usaha atas iman, nabi ni mari dah dunia ni moden dah, maju dah, tak kena usaha iman pun tak apa dah. Orang senang belaka dah. Nah, radio ada, internet ada, video ada. Ni zaman kita lah ni. Facebook ada. Nak buka kitab tengok buka berah dalam Facebook, dalam telefon tangan, boleh tengok habis semua kitab. Dunia moden. Orang ni tak kena usaha iman dah. Dak. Usaha iman ni berhenti dia sampai hari kiamat. Usaha iman berhenti dia sampai kita mati. Kena usaha atas iman kita. Karena iman ni dia tak duduk dia. Bila ada usaha atas dia baru dia naik. Yazid dia akan bertambah. Bila dia bertambah baru boleh buat maksud hak Allah nak tadi. Gapo hak Allah nak? Maksud. Nombor satu,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada Allah cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Ni maksud ni daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Bukan kata umat ni tak kena buat ibadat dah. Nah. Umat dulu mari dengan ibadat. Umat ni pun mari dengan ibadat. Lebih lagi dalam umat ni lebih lagi Allah beri ibadat yang tak ada pada umat dulu-dulu. Puasa ni tak ada, semaya tarawih tak ada pada umat dulu. Semaya di masjid-masjid, azan tak ada pada umat dulu. Umat dulu ibadat bawah pokok kayu, dalam gua, dalam rumah. Buat lubang duduk. Tapi umat ni Allah besarkan. Nah. Umat ni serupa. Tugas, maksud yang Allah hantar mari. Satu, untuk ibadat. Bah ibadat ni tuan-tuan mulia, umat dulu pun buat dah ibadat. Bah kalau kita mari pun sekadar buat ibadat saja, kita tak tahu maksud hak besar lagi. Allah pilih kita, hantar kita kemudian. Nah, yang mana nabi-nabi dulu 70 nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak mari jadi ni umat Nabi SAW, kerana dia tahu maksud, dia tahu tujuan kedatangan umat ni. Ada tulis dalam kitab Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran, ada tulis ni nama umat ni masyhur tak masyhur. Bukan tugas satu ibadat saja, tidak. Umat ni tugas besar. Nah, tugas besar lagi daripada ibadat hak duk buat. Sepatut tugas dalam kerja ni Allah bagi kerja pada umat ni. Kecek sepatut kerja dakwah, kecek agama, nasihat agama, ajak orang kepada baik, lari orang jangan daripada jahat. Sepatut je sama dengan ibadat sunat 1 tahun tu. Ini Allah buh dalam umat. Lebih lagi dalam bulan Ramadan. Umat dulu tak leh. Umat ni buat sunat bulan Ramadan boleh pahala fardu. Umat ni buat fardu boleh 70 kali ganda dalam bulan Ramadan. Nah, qiyamul lail umat dulu tak ada. Ada semaya sore. Nah, tapi dalam umat ni Allah bubuh 10 hari akhir ni. Bubuh lagi qiyamul lail, berdiri malam, cara berjemaah. Satu sunnah. Nah, sunnah ni pun kita tahu sekat dakwah ni je. Belum pada dakwah ni Ramadan mari dah 1400 tahun dah mari. Nah, tapi tahajud malam, qiyamul lail tu kita tak kenal lagi. Kenal sekat dakwah ya. Janggut-janggut ni pun kenal sekat dakwah ya. Nah, orang perempuan tudung kita kenal sekat dakwah, sekolah hafiz Quran, budak orang jadi tu imam semaya baca 1 juz, kenal sekat dakwah. Nah, ni tugas paling besar Allah bagi kepada umat ni. Nah, kalau ibadat saja kita tak mulia tuan-tuan. Kalau Allah mulia kerana ibadat, umat dulu dia mulia pada kita kerana dia ibadat lebih pada kita. 500 tahun tuan-tuan nak cari mana 500 tahun buat ibadat, tengah malam ibadat semaya, tengah hari puasa. 500 tahun makan pula buah delima sebutir sehari Allah beri tumbuh masuk belah 2. Buka puasa sebelah, makan sahur sebelah. Air makan turun cerung bukit, minum air. 500 tahun tak ada kenal daging ke ayam bakar ke ayam golek ke, tak ada kenal. Kita baru mari Mekah malam ni pun boleh makan daging kerutuk dah tuan-tuan. Ni gula kerutuk orang jamu kita makan dah. Pas sahur sekarang ni nak buat sup pula, sup lembu pula, sup ekor pula nak boleh makan. Mari sebentar umat ni. Umat dulu-dulu 500 tahun tuan-tuan buat ibadat, 700 tahun sujud atas pada pasir yang panas. Rumah tak ada, pokok kayu tak ada. Apa kalau mulia dengan sebab ibadat, Allah puji dia. Kerana kita ni umur sikit, ibadat kita pun sikit. Nah, bukan banyak ibadat kita. Semaya saat ni semaya maghrib lewat dah. Nah, Sayyidina Umar semaya maghrib tuan-tuan boleh puasa semaya maghrib, bitai tu 2 butir. Nampak bitai kerana lewat, bitai naik 2 butir. Esok sembelih kambing 2 ekor. Kifarat. Bayar denda kerana semaya maghrib lewat. Kita ni bitai penuh langit dah tak semaya lagi tu. Tu pun tak ada lagi. Pakat bangun sah jujur. Walahabui 25 minit dah. Pas mana ibadat kita? Nak kata kita ibadat lebih.
Pas semaya sunat kadang-kadang tak ada semaya, awabin tak ada buat. Pas ni duduk sebentar je, bukan lama ni, sebentar. Tu pohon sebentar ni mata duduk di jam belakang dah. Ya, duk tengok bila nak berhenti, bila nak berhenti, bila nak berhenti. Teh tak makan lagi, kopi dak lagi, tukar ali dak lagi. Ambo tak boleh semaya tarawih kalau tak makan tukar ali. Mana ibadat kita tu? Sikit, tapi kita mulia tu. Allah bagi satu kerja yang mana Allah himpun semua kerja nabi-nabi. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, semua kerja nabi Allah ambil, Allah himpun, Allah bagi pada umat. Bagi kerja. Kita mulia dengan sebab kerja. Orang-orang bukan mulia dengan sebab pangkat. Pangkat jadi umat. Kita jadi umat ni pangkat dah, ada pangkat. Mun pangkat gapo weh? Khairu ummah. Kuntum khairu ummatin. Ambo pangkat umat, ambo jadi umat. Duk pergi hak tu saja. Mung siapa? Ambo umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kerja ada tak? Kerja tak ada. Kerja umat dia ada kerja, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu kerja umat ni. Nak buat we kita mulia, kena ada kerja. Ambil pangkat bubuh pakaian, lepas tu beri kerja baru mulia. Kalau pakai pangkat umat saja kerja dak, tu calacon gila tu. Calacon duk peri tepi tembok. Calacon gila ke panggil. Kita seperti juga. Allah muliakan kita tu dengan sebab ada kerja. Allah bagi khas kepada kita. Pasal apa? Tidak ada nabi lagi yang mari. Rasul tak ada dah sehingga sampai hari kiamat. Dan semua kerja nabi Allah letak atas kita. Dan kita mulia dengan sebab kerja ni lah Allah tinggikan pangkat kita daripada umat dulu-dulu. Sebab tu nabi dulu-dulu dia mari minta kerana dia nak kerja. Dia bukan gila pangkat. Kalau dia gila pangkat, dia tak pernah tukar nabi dia. Nabi dengan umat besar nabi. Nabi tu, pangkat nabi tu besar dah. Bahawa apa dia minta nak jadi umat? Dia nak ke kerja yang ada dalam umat ni. Dia jung, tak apa, tak boleh jadi nabi, tak apa. Mari jadi umat. Pasal nak ke kerja. Nak kerja umat ni supaya kerja nabi. Ukhrijat linnas. Allah hantar untuk semua manusia. Boleh pergi Amerika, boleh pergi Rusia, boleh pergi Australia, boleh pergi negeri China, boleh pergi Europe, boleh pergi seluruh alam. Duit ada, duit tak ada, hak tu bukan masalah. Allah tidak gantung dengan satu benda. Bui kita mudah nak buat kerja agama dia, tidak. Nabi Isa AS harta gapo ada, tapi Allah pilih buat kerja Nabi Isa AS. Rumah pun tak ada. Pas kita ni berapa rumah tu? Bilik berapa buti? Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun duduk kaki tu, duduk tambah. Kau besar. Siapa nak duduk tak berani, takut ke hatu. Rumah besar telajak. Nabi Isa rumah pun tak ada. Panah tak, papel datang. Matahari naik, sandal alik tu, duduk alik ni. Matahari jatuh, sandal alik belakang, duduk alik ni. Harta ada 3 Nabi Isa. Kendi sebutir wak ambil semaya. Sisir wak sisir janggut rambut. Batas sebutir wak tidur. Tu harta Nabi Isa. Tapi hak 3 tu pun bila dia tengok orang mandi, orang tua mandi, duk sisir janggut dengan jari. Buka jari dia sisir rambut. Kerana sunnah taruh rambut ni dia kena sisir turun kot tu, kot belakang. Umat Nabi Muhammad pun dalam hadis Muslim, Sahih Muslim ada tulis. Rambut kita nak taruh panjang sekak cuping telinga, tak boleh taruh lebih. Kalau lebih kerak. Kalau lebih tu jadi syubhat dengan orang perempuan. Tak sewi sapa di bau. Ada Nabi biasa teguh. Boleh sapa cuping telinga ataupun tengah anak telinga taruh. Pas sisir kot tu. Eret kot tu. Mudah. Tak ada kena papah. Naik kot tu, naik kot ni, buat pada kapal terbang. Tak ada. Mudah-mudah taruh rambut. Nabi Isa tengok orang tu sisir rambut, sisir janggut dengan jari, ambil sisir dia lepas. Lepas tengok satu orang mandi pula, ambil air semaya dengan tangan, tapak tangan, mandi, ambil air semaya. Subhanallah, dalam diri manusia kendi pun Allah buat, batin pun buat, ambil kendi dia lepas.
Pergi bawah pokok kayu pula tengok orang tua tidur. Lipat tangan, lipat siku, tidur. Dah jenera galik-galik jadi bata. Siku ni jadi bata. Kita bawa bata lembek dah tak tidur lagi masjid tu. Nah. Tu harta Nabi Isa tengok. Boleh buat dakwah. Pak Allah Subhanahu Wa Taala puji pula, Isa, siapa dia turut zuhud kamu, ikut zuhud kamu, kehidupan kamu. Nah, umat Nabi Muhammad ni ikut dia. Allah harga tinggi umat ni atas orang kafir sampai hari kiamat. Orang kafir tak boleh benar selagi umat ni zuhud. Kita bukan benar dengan orang kafir dengan sebab harta banyak. Dia 24 heci, kita 40 heci. Dia kata bin, kita 3 butir kata bin. Nak benar dengan dia? Tak. Itu tipu tuan-tuan. Dia benar dengan amal. Nah, jadi Allah bagi kepada kita ni, suruh kita buat. Nah, jaga. Ibadat kita jaga. Lepas tu, nak sempurna ibadat ni lah. Allah bagi satu kerja dakwah dia panggil. Kerana kerja dakwah ni kerja hubungnya dengan iman. Nah, tak ada satu kerja lain melainkan satu kerja ni Allah buat. Allah hantar nabi-nabi pun satu kerja ni. Satu kerja di atas iman. Wujudul dakwah, wujudul iman. Bila ada dakwah baru iman ni akan meningkat. Contoh-contoh berhenti dakwah. Ni hak ada dah ni. Minggu depan jangan mari Mekah. Tak usah mari buka puasa sini. Tuan-tuan berhenti, tak usah keluar 3 hari. Tuan-tuan berhenti 40 hari. Tuan-tuan jangan keluar 4 bulan. Tuan-tuan tak usah buat gas 1, gas 2. Tuan-tuan tak usah buat taklim di rumah, di masjid. Berhenti terus dakwah. Tuan-tuan tengok. Nak dah lama mana? Janggut hak ada ni, nak dah lama mana? Belah-belah duk dakwah ni kau panduk ada lagi. Dah, tu belah-belah duk dakwah dah panduk. Pak payah serba ni ada lagi. Kerana dakwah ada. Acu berhenti dakwah je. Cabut habis. Dia pergi dengan tak berasa. Nah. Sebab tu Allah gu iman ni dengan dakwah. Banyak mana kita buat dakwah, banyak itulah Allah angkat iman kita naik. Banyak mana kita dapat iman, banyak itulah kita dapat tunai maksud hak Allah dalam satu ibadat. Kita boleh buat ibadat. Baru sempurna ibadat walaupun tak ada Nabi. Sempurna dalam ibadat semaya. Lepas tu hak lain, cawenge dia akan jadi sempurna. Sebab tu tuan-tuan kena niat. Ambillah dakwah sebagai maksud hidup. Jadi sebagai kerja kita. Nah, cemburu lah. Dalam hati kita berasa cemburu. Waktu Nabi dulu, mari nak minta nak jadi umat ni. Dia ada pangkat Nabi dah. Mari lagi nak minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Dia ada perasaan cemburu. Pasal apa? Kerana dia gila kerja yang Allah bagi pada umat ni. Nabi dulu-dulu dia boleh buat dalam qaryah, kampung, tempat dia, untuk kaum dia saja. Tapi kita ni boleh buat ukhrijat linnas. Boleh pergi suruh halal. Dia gila-gila kerja. Kita ni tuan-tuan mulia, kita tak gila kerja. Kita gila pada pangkat. Belah-belah orang ada ayat dah ukhrijat linnas. Pangkat dakwah lah paling besar. Lebih pada Perdana Menteri, lebih pada raja, lebih pada presiden, lebih pada Tok Nebel, Tok Kemenang, Oboco, lebih pada semua dalam kampung-kampung. Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal naik sampai culas suk. Kerja dakwah lebih besar pada tu juta-juta kali ganda lagi tuan-tuan. Nah, belah-belah dua ayat kata kerja dakwah besar ni pun tuan-tuan. Allah uji dengan pangkat kerana kita duk gila pangkat. Nah, tak ada gila kerja. Lebih lagi kerja ni mari tuan-tuan tengok, tak ada masa luar dah. Dulu kau dah keluar 3 hari. Sebulan cuti nanti keluar 3 hari, gas pun tak ada. Lepas tu kau tambah mari gas 1, mari gas 2, mari 5 amalan. Mari 5 amalan di rumah, mari di masjid, mari mesyuarat harian, mingguan, 5 amalan di masjid. Lepas mari 3 hari, mari 40, mari 4 bulan, mari dalam bulan Ramadan 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Tahun ni nak mesyuarat pula 23 hari bulan. Minggu depan lepas pada raya mesyuarat seluruh negeri Thailand ada mesyuarat, ada takhaza. Lepas ada mesyuarat pula Bakut, ada mesyuarat pula India. Ada takhaza nak pergi pula 100,000, 150,000. Kerja kau tambah. Kenapa? Nak bui kerja banyak, nak bui pangkat kita kau mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita tak jatuh kerja. Tapi hari ni saya kerja banyak, kita duk gila pangkat. Belah-belah duk dakwah, orang latih jadi Tok Nebel berhenti dakwah. Orang latih jadi Tok Kemenang berhenti dakwah.
Jadi tok selawat berhenti dakwah. Nampak suara molek sikit jadi tok email latih tok email berhenti dakwah juga. Jadi tok bila suara molek bel jom bel di masjid boleh bel berhenti dakwah juga. Pasal apa? Kerana kita gila pangkat, kita tidak gila kerja. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita kena terima syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat ambil dakwah sebagai maksud hidup. Insya-Allah tuan-tuan. Nah, niat sekali tuan-tuan insya-Allah. Allah, kita dengan niat tangan ni pun alhamdulillah dah. Dah, ni setara gi tak sungguh ni. Kalau gi sungguh bala mana tuan-tuan? Kalau tangan-tangan ni hakik ni gi sungguh. Jalan kaki sungguh. Betul daripada muhallah sendiri. Buat berhidup 5 amalan daripada muhallah kita. Jemaah 3 hari jangan capu. Daripada muhallah kita taklim hidup siap buah rumah. Anak-anak kita hidup, maktab pun hidup. Jemaah ada tubik masuk daripada kampung kita. Dan kita boleh jemaah bentuk jemaah family, keluarga kita sendiri. Pok dia, tok tua dia, anak dia, cucu dia, cicit dia, ciuk dia. 8 orang, 10 orang bentuk jemaah. Mari bayar hidayah, ambil takhazah daripada Mekah untuk pergi Australia, untuk pergi Amerika, untuk pergi seluruh alam. Tak ada kena campur dengan mana-mana tempat. Pada keluarga kita je kalau kita buat kerja. Hari ni dengan sebab kita tak buat kerja tuan-tuan mulia. Nah, tak ada. Nak pilih siapa? Dalam kampung pun berapa orang kena duk campur tu pun tak cukup lagi. Mai keluar 10 hari akhir satu halqah. Satu halqah nak satu jemaah. Tu pun keluar 6 orang, 7 orang, 8 orang. Nak cari 10, 12, 15 tak boleh lagi. Pak anak kita kalau kita tinggal tak buat kerja tuan-tuan, anak pergi ikut lain. Pok je buat dakwah. Dah bayar mastura, bayar atas mimbar supaya orang khutbah dah. Bayar berjejer, bayar boleh bayar. Orang tahu kata kita dakwah, tapi anak kita pergi ikut lain habis. Anak ramai, berapa anak? 14, 16. Nak buat gapo ramai? Seorang isap ganja, seorang dah ketung, seorang minum arak, seorang berjudi, seorang curi, seorang bunuh orang, seorang mabuk, seorang duduk dalam guk. Ramai anak nak buat gapo tu? Kih gapo yang anak kita tak boleh mari? Kih pok tak buat kerja tu. Kita tinggal kerja hak mulia. Dengan kerja ni lah umat ni akan kembali tu. Sebab tu kena niat wi sungguh-sungguh tu tuan. Ikat bekalai kita. Lepas pada Ramadan ni tu tuan. Niat pergi seluruh alam tu tuan. Insya-Allah tu tuan. Tangan tak sedah nak bangun berdiri insya-Allah. Bangun tu tuan insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allahu akbar. Minta Allah terima kita. Malam ni malam berkah duduk tu tuan insya-Allah. Nak katuk majlis ni dengan duduk. Kalau dengan diri ni pakat tobik selalu dah. Nak suruh tuan-tuan niat malam ni nak tanya siapa intikaf tu tuan. Intikaf tu tuan. Dia mau nak cadai nasi ni. Cadai nasi ni. Ni ada dalam ni lebih kurang dalam 500. Siapa kodok lebih kurang lah 500. Tapi hak punya makan sekarang 1000 orang. Hak tak duduk dalam ni pun tupai makan seperti juga tu. Nah, kadang-kadang hak duduk dalam ni tak ada makan. Dan mau pukul 3.30 pergi cebok dah. Makan. Hak duduk dalam ni nak semaya tarawih, nak semaya qiyamul lail lagi, nak doa lagi. Bawa tubik dekat pukul 4 tengok nasi tak ada dah. Nah, sebab tu tuan-tuan kita niat mari iktikaf malam-malam Mekah, bawa orang baru mari bersama. Lepas tu duduk dalam amalan-amalan. Lepas jaga kalau boleh sudah semaya isya, semaya tarawih. Lah ni bui masa pada tuan-tuan 15 minit. Nah, sebelum azan pukul 8, tuan-tuan pergi cari teh, tukar ali, kopi, ngatuk tak boleh semaya, tuan-tuan pergi cari makan dulu. Lepas tu mari semaya. Duduk dalam saf sebelum orang bel. Insya-Allah tuan-tuan. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Subhanallah.